Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Jun 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Salah satu kerusi yang masih dirunding parti-parti kerajaan di Selangor adalah Gombak Setia. Menerusi laporan Malaysia Kini yang memetik sumber, kerusi itu disandang oleh Hilman Idham, orang kanan bekas Timbalan Presiden PKR Azmin Ali. Seperti mentornya, Hilman juga kini bersama Bersatu. Gombak Setia berada dalam Parlimen Gombak yang gagal dipertahankan Azmin selepas tewas kepada Menteri Besar Amiruddin Syari dalam pilihan raya umum November yang lalu. Amiruddin sebelum ini mendedahkan PH dan BN masih belum mencapai kata sepakat untuk mengelakkan pertindihan calon di 3 daripada keseluruhan 56 kerusi DUN. Kata Amiruddin, matlamat utamanya adalah untuk berlawan satu lawan satu dan bukannya PH dan BN bertelagah antara satu sama lain yang akan menguntungkan PN. Pada PRU 2008, Hilman yang bertanding di bawah tiket PKR memenangi kerusi itu dengan majoriti 12,399 undi. Hilman menewaskan Hasbullah Mat Ridwan dari PAS. Kerusi itu terdiri daripada 78% pengundi Melayu, 11% Cina, 9% India dan 2% lain-lain. Hilman kini adalah setiausaha PN Selangor, manakala Azmin yang merupakan bekas Menteri Besar Selangor mengetuai bahagian negeri gabungan itu. Sementara itu, sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa satu lagi kerusi yang menjadi pertikaian ialah Sungai Kandis yang mana penyandangnya ialah Zawawi Ahmad Mugni dari PKR. Malaysia Kini bagaimanapun tidak dapat maklumat berhubung kerusi ketiga yang dipertikaikan. Ketegangan antara PKR dan Parti Muda memuncak apabila perdebatan berkait skandal projek kapal tempur pesisir LCS berterusan. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin membidas dan mempersoal apakah Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq terlalu bebal untuk memahami keputusan Speaker Dewan Rakyat yang menolak usul bagi membahaskan isu LCS. Ia selepas Syed Saddiq yang juga Presiden Muda menegaskan akan terus bersuara berhubung isu LCS meskipun berdepan ugutan. Menurutnya, kenyataan AMK Ahad lalu merupakan teguran atas kebiadaban Syed Saddiq yang memutar belit fakta usul yang ditolak namun diputar belit teguran tersebut sebagai ugutan. Skandal LCS merujuk kepada projek di mana Bowstead Naval Shipyard BNS sepatutnya menyerahkan kapal pertama daripada 6 kapal kepada tentera laut. Kapal pertama sepatutnya dihantar pada 2019, pada masa ini tiada kapal yang hampir siap. Bulan lalu, Putrajaya memutuskan untuk menyelamatkan BNS dan meningkatkan pembiayaan kepada 11.2 bilion ringgit. Selain itu, BNS hanya perlu menghantar 5 kapal berbanding 6 kapal sebelum ini. Pada Khamis lalu, Syed Saddiq mengemukakan usul tergempar untuk membahaskan perkara itu di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, usul itu ditolak Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul atas beberapa sebab. Syed Saddiq berkata Johari bersikap tidak adil terhadapnya dan mendakwa usul untuk membincangkan skandal LCS ditolak kerana Speaker menganggap ia bukan soal kepentingan orang ramai dan bukan keperluan mendesak. Johari bagaimanapun menafikan dakwaan itu dan sebaliknya menjelaskan bahawa dia menolak usul itu antara lain kerana jawatan kuasa kira-kira wang negara belum mengeluarkan laporan mengenai perkembangan terbaru isu berkenaan. Sementara itu, Razif berkata PH tidak pernah lari dari usaha menyelesaikan pembinaan kapal dengan kadar segera di samping memohon siasatan bagi mengheret individu yang menyeleweng projek tersebut. Kita ke berita seterusnya. Sebuah firma pengimport telur memohon penghakiman ingkar terhadap Azmin Ali kerana ahli politik Bersatu itu didakwa tidak menjawab saman fitnahnya. JNE Advanced Tech Sendirian Berhad semalam memfailkan permohonan penghakiman ingkar kerana tidak hadir di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur semalam. Syarikat itu mendakwa walaupun telah menggunakan perkhidmatan ganti untuk menyerahkan dokumen saman sivil kepada Azmin berikutan kegagalan menyampaikan secara peribadi kepadanya, dia didakwa gagal hadir.
Pada 3 April, JNE Advance Tech menghantar surat tuntutan ganti rugi sebanyak 20 juta ringgit kepada Azmin kerana mendakwa ahli perniagaan di Park Jai Kishan memperoleh kontrak kerajaan untuk mengimport telur melalui rundingan terus. Kemudian, pada 12 April, syarikat itu menfailkan saman terhadap Azmin berhubung ucapannya semasa perhimpunan ceramah perdana Solidariti menentang jenayah di Taman Melewar, Kuala Lumpur pada 11 Mac. Dalam perkembangan lain, Presiden PAS Abdul Hadi Awang terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan perasuah serta tidak berakidah. Ahli Parlimen Marang itu turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dalam satu hantaran di media sosial, Hadi kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Hadi yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan sumbangan tunai rahmah fasa ketiga akan dibayar kepada penerima golongan B40 sebelum sambutan Hari Raya Haji. Dan yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta, itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga tahun ini. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub memberi amaran kepada pengilang, pemborong atau peruncit supaya tidak berkomplot mengenai harga gula. Menurutnya, kementerian tidak akan berkompromi sekiranya ada pihak cuba berkomplot mengenai harga gula di pasaran dan akan berdepan saman atau diheret ke mahkamah. Apabila kita memberikan mereka lisens ini, kita telah mengadakan libat urus bukan sekali, 4 kali, dan jaminan daripada dua syarikat ini, MSN dan juga CSR, ialah mereka mesti di samping lisens itu dikeluarkan, mereka mesti pada setiap bulan mengeluarkan minimum 42,000 metrik tan. Itu sebagai syarat. Dan sekiranya berlaku pelanggaran, ramai yang ahli hormatkan tadi, akan berlaku penyorokan, akan berlaku pakat-pakat, ya, ini akan melibatkan competition, pencatutan, ada syarikat-syarikat atau kedai-kedai hypermarket, supermarket, kedai roncit pedalaman yang menjadi mangsa. Mereka memberikan syarat nak beli gula yang murah itu 2 paket, mesti beli 1 paket juga harga gula yang mahal itu, maka kita ada banyak akta yang boleh kita mengheret mereka ke muka pengadilan. Saya mengambil kesempatan lagi sekali dalam Dewan Yang Mulia ini, sama ada pengelang, sama ada pemborong, sama ada peroncit, sekiranya mereka bermain-main ataupun berkomplot tentang harga gula rakyat ini, you will face the music. Mereka akan didakwa, mereka akan disaman ataupun dibawa ke mahkamah, dan sama ada kelang, sama ada pemborong, sama ada kedai roncit, mereka serta-merta akan disenarai hitamkan. Menangislah air mata darah berjumpa saya di pejabat, tidak akan saya kompromi demi rakyat. Itu jaminan yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang bermain-main dan mengambil kesempatan ini. Dalam perkembangan yang lain, Dewan Rakyat kecoh hari ini dengan pihak pembangkang menuduh kerajaan sebagai flip-flop berhubung isu pemberian subsidi ayam dan telur serta biasiswa JPA dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi. Menjawab tuduhan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan dia tidak kisah mengambil langkah sedemikian demi meringankan beban rakyat. Ya, soalan saya,
dasar flip-flop berkenaan dengan meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur setelah diumumkan ditarik balik. Kemudiannya meneruskan JPA kepada pelajar perubatan pergigian farmasi, sedangkan jawatan bertulis Menteri pada 10 Jun menyatakan telah ditamatkan. Terima kasih. Keduanya soal flip-flop JPA dengan ayam. Ini keputusan lama, harus dihentikan. Keputusan kita diteruskan. Apa yang flip-flopnya? Kalau keputusan itu membebankan rakyat, Tanjung Karang patut bangkit. Keputusan membantu rakyat, Tanjung Karang nak jadi juara siapa? JPA, keputusan JPA ini keputusan lama, ada rekod. Saya hadir mesyuarat JPA. Memang ada keputusan lama untuk mengkaji semula dan menghentikan. Bila saya pengusikan, jadi yang diumumkan itu keputusan lama. Bila saya pengusikan mesyuarat JPA, keputusannya yang saya buat sambung. Beasiswa. Ya, begitu juga tentang ayam dengan ayam dan telur. Dia ada keputusan dia habis Jun. Itu keputusan lama. Jadi kementerian hanya umumkan keputusan. Rojok pada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, saya kata sambung. Keputusan pengumuman itu bukan flip-flop, keputusan lama kita diumum ikut prosesnya. Tapi bila dimaklum kepada saya, diteliti balik, ini akan membebankan rakyat, raya haji dekat, kita tolonglah rakyat. Jadi beza saudara yang berhormat Tanjung Karang yang dulu tak berapa puas hati kerana flip-flop. Kalaupun flip-flop untuk bantu rakyat, saya akan flip-flop. Ya. Buat apa tak mau flip-flop tapi bebankan rakyat? Kalau tak mau flip-flop, keputusan kabinet dulu. Ya, masa Perikatan Nasional apa dia? Naik elektrik untuk semua. Baik. Saya tukar. Mana Perdana Menteri Tambun tukar. Flip-flop tidak bebankan rakyat. Sebelum itu, perbahasan Dewan Rakyat terganggu apabila Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkaf Peri Hanapi mencadangkan supaya Anwar dirujuk ke jawatan kuasa hak dan keistimewaan Parlimen. Yang saya menghadap ke Bahaduli Sultan Selangor atas titah tuanku, itu bukan soal keputusan lama. Tanjung Karang faham dan Sultan Selangor itu sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut, iaitu dalam soal perakuan kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang bertentangan ni? Nak putar belit, nak tipu rakyat sebab apa? Nak dapat keuntungan politik, jangan dengan menipu. Sementara itu, di Dewan Sama, Anwar menemplak Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan yang didakwanya sembrono dalam membuat kenyataan berhubung perjanjian penyelesaian sempadan yang dimeterai Malaysia dan Indonesia. Anwar juga ketika menjawab soalan Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan tegas tidak akan sesekali mengorbankan soal kedaulatan negara dalam isu tuntutan pertindihan kawasan sempadan maritim negara. Apa dia soalan Kota Baru? Ramai berpandangan. Pakar maritim. Siapa yang pandangan? Pakar mana yang dibicarakan? Ya? Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana, peruntukan mana, dia peguam. Bincang samar-samar begini tak payah peguam, ketua kampung pun boleh. Peguam ini harus spesifik. Ya, marah apa? Jawablah. Nombor satu, apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Jadi, penjelasan saya, 4 soalan ini, itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya, kalau disebut, ya,
Pakar mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dan persetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk pasal apa? Satu soalan daripada saya lah. Pertamanya, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ada banyak caveat. Maknanya, ia bersetuju atas perkara yang mungkin boleh bersetuju. Tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah. Ataupun di Sabah. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan soal Ambalat. Ini kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Jadi sebab itu saya nak minta jaminan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bila mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung? Terima kasih Pak Go. Itulah soalan. Itu beda daripada kecaman di luar. Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan yang melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan rundingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguhlah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.